أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7 bayang ke-8 daripada atas. Muka surat 7 bayang ke-8 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada bagi yang lain ni satu perbuatan atas wajah, atas jalan mengadakan, dan hanya sesungguhnya dibangsakan, disandarkan, diletakkan kepadanya itu, kepada yang lain daripada Allah, atas wajah, atas jalan kasbun, atas jalan usaha, dan ikhtiar, pilihan hati. Atas wajah kasbun, atas jalan usaha, dan ikhtiar, atas jalan pilihan hati. Dan ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas wajah mengadakan ini dinamakan kam munfasil, pada af'al, pada perbuatan. Kam munfasil pada af'al. Kam berbilang, munfasil berasing-asing pada perbuatan. Maknanya yang menjadikan bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menjadikan, yang lain daripada Allah menjadikan, mengadakan juga. Ini dia panggil berbilang, kam, berbilang pada perbuatan. Yang munfasil ni berasing-asing, hija Allah, tidak berkait dengan yang lain. Hija yang lain daripada Allah, hija yang lain daripada Allah, tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu munfasil. Adapun yang terdahulunya kam muttasil, berhubung, berbilang tukang buat tetapi bersyarikat, berkongsi, bekerjasama, tapi bukan perbuatan lain-lain. Satu pekerjaan, satu perbuatan Allah buat, dan juga yang lain makhluk pun buat juga. Itu dipanggil muttasil, dipanggil berhubung. Berhubung dengan apa? Bekerjasama pada satu perbuatan. Munfasil ni berasing-asing. Perbuatan Allah suku sakat,
perbuatan yang lain daripada Allah, perbuatan makhluk, suku saka. Itu kam munfasil. Tu. Ingat lagi tu. Kam berbilang. Muttasil berhubung. Munfasil berasing-asing. Contoh terdahulu hak mustahil adalah kam muttasil pada zat. Mana kam muttasil pada zat? Macam zat tubuh kita ni lah. Ni muttasil lah ni. Dengan bahawa banyak juzuk-juzuk di tubuh kita. Juzuk kulit, daging, tulang, darah, bahagian kepala, bahagian tubuh, bahagian kaki. Ni banyak-banyak juzuk. Banyak dia dipanggil kam berbilang. Zat yang berbilang orang panggil ni. Tetapi muttasil dengan bahawa banyak-banyak juzuk pun di satu orang. Itu dia panggil muttasil. Hak munfasil ni seorang. Ni seorang. Itu munfasil. Pada ni. Jadi kalau kam muttasil yang mustahil pada zat Allah ni, zat Allah macam zat kita. Allah satu, tapi zat Allah ni berjising macam zat kita. Itu mustahil. Itu kam muttasil, itu mustahil. Hak kam munfasil macam mana pula? Allah Tuhan yang lain. Ada satu lagi Tuhan, Tuhan yang kedua. Itu panggil berbilang je kata. Berbilang Tuhan. Berbilang zat Tuhan. Allah satu zat Tuhan. Yang kedua ni satu zat Tuhan. Tapi dipanggil munfasil. Ni Allah. Tuhan yang kedua, Tuhan yang kedua. Tapi berbilang Tuhan pada zat. Mana zat Tuhan ada dua. Zat Allah satu Tuhan. Zat yang kedua satu Tuhan. Jadi dipanggil berbilang Tuhan yang munfasil. Ni suku. Itu mustahil. Hak muttasilnya pada zat Tuhan satu. Tapi zat Tuhan macam zat kita ni banyak-banyak bahagian ni. Itu mustahil. Kemudian hak mustahil laginya kam muttasil pada sifat. Dengan bahawa sifat tu ada dua sifat kudrah. Tapi kedua kudrah pun duduk di Tuhan je, bukan duduk di yang lain. Tapi di Tuhan pun, di Allah Ta'ala, ada dua kudrah, ada dua iradah, ada dua ilmu. Tapi kedua-dua ni berada di zat Tuhan yang satu. Itu dipanggil kam muttasil pada sifat. Mana apa ni? Berbilang sifat. Dah dua kudrah dipanggil berbilang dah lah. Tak ambil esa. Tapi dua-dua pun duduk di zat Tuhan satu je. Itu muttasil. Hak munfasil ni kudrah di Tuhan satu je. Tapi kudrah di makhluk ni sama macam kudrah Tuhan. Pada ni kudrah Tuhan ni mengada meniada. Kudrah makhluk pun mengada meniada. Panggil apa ni? Berbilang sifat tapi munfasil. Kudrah di Allah satu, suku sakat. Kudrah di makhluk satu, suku sakat, tapi sama je. Dipanggil berbilang pada sifat, tapi duduk di zat lain-lain. Dia dipanggil munfasil, berasing-asing. Kan? Yelah, walaupun pecahan-pecahan ni fardu kifayah, tapi kita duk ngaji lama dah, orang tua-tua dah kita ni. Biarlah sebutkan muttasil pada zat, kan munfasil pada zat, mustahilnya macam mana. Kan muttasil pada sifat, kan munfasil pada sifat, mustahilnya macam mana. Tapi kalau tak ada nak turut juga, tak apalah. Tak ada nak turut tu dia sebuah cerita, ni sebuah pegangan. Sahih dah kita pegang zat Tuhan tidak berjisim macam tubuh kita. Tak ada Tuhan yang kedua. Memang kita berpegang kudrah Tuhan satu, iradah Tuhan satu. Memang kita berpegang tak ada kudrah sebagian kudrah Allah Ta'ala ada di makhluk. Mustahil. Cukup tu. Pegangan kita okey dah. Cuma macam mana cara nak bagi tu boleh ke tak boleh. Tak boleh lagi biar. Cuma jangan buat alasan lah pulaknya. Oh payah ngaji separuh puluh main duk kokang. Pening kita dengar kapung. Main duk kokang. Kam satu ada. Kam mudah aja, berbilang. Muttasil munfasil pula dia kata. Allah muttasil munfasil. Payah kita nak ingat. Dah kalau orang ngaji tajwid itu pandailah dia ingat. Kalau orang ngaji tajwid, mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil.
Tak payah mikir dah sebut mak wajib muttasil lalu dah. Mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil tahu dah, tak payah cerita dah. Tapi ada orang ni tak erti mak wajib ni, mak jaiz tak erti, tapi time baca dia pandai. Kita tengok situ baca dia hatu nak hati galih nak harakat. Tapi mak gapo tu? Mak wajib muttasil ke mak jaiz munfasil? Saya kalau mak ni tak apa tukar bimbo semua mak ni. Ngaji, bukan tak mengaji, sebab tu dia pandai baca. Dia pandai baca bukan kerana dia pandai baca tanpa belajar. Dia belajar tapi nak ingat mak wajib, mak jaiz itu. Dengan muttasil dengan munfasil tu dia pandai. Dia jadi macam payah bagi dia. Tapi apabila dia ngaji tepat gitu kena baca gitu. Tepat gitu kena baca gitu. Dia tengok tepat tu, dia tengok ayat dia tahu baca. Tapi kalau tanya dia tak nak jawab. Sama juga kita ngaji bab pegangan ni, sahih dah kita berpegang zat Tuhan tidak berjising macam zat kita. Sahih dah, mustahil. Kalau zat Tuhan ni macam kita juga ni, berjuzuk macam kita ni, dah berjuzuk macam kita ni, kam muttasil ke kam munfasil ni. Tu minta maaf tak pandai nak letak nama. Kalau Tuhan dua, tu lagi lah. Mustahil dia Tuhan dua. Tuhan dua tu muttasil ke munfasil, tak erti dia ni. Tapi ni sebuah pegangan ditolak waktu sahih. Gitu je. Duduk tahap tu kitanya. Ngaji Quran pun tahap tu. Tak erti mana kalau anak cucu nak tanya ni mak gapo, tak erti nak royak, tapi hukumnya baca warna, erti royak. Macam sama lah ni nak cerita mak wajib mak ni kamu muttasil kamu pasti tak pandai. Kalau begitu salah tu pegangan tu. Mustahil Tuhan seumpama tu. Begini mustahil Tuhan begini. Contoh. Tapi mustahil tu nama apa? Tak tahu nak royak. Gitu jelah. Kemudian hak pada perbuatan pula. Hak terdahulu kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan, buat contoh dah sebelum ni, kalau kita buat kerja, ni kalau tak misal kita buat kerja, kam muttasil pada perbuatan ni, barang tu berat, kita akad dua orang. Seorang tak boleh nak akad, kita akad dua orang. Itu dipanggil apa tu? Berbilang tukang buat. Tapi berbilang tukang buat pun pada satu pekerjaan, dia akad satu barang. Tukang akad je berbilang dua orang. Tukang muttasil pada perbuatan. Kalau contoh kita, hak munfasil pada perbuatan, barang tu tak berat mana, bagi separuh-separuh. Kamu akad bahagian kamu, hak kawan ni akad bahagian dia. Mana tukang buat kerja berbilang dua orang, tapi pekerjaannya berkongsi, bekerjasama, tak berasing-asing. Berasing-asing dia dipanggil munfasil. Itu je. Berasing-asing kam munfasil. Kam muttasil ni bekerjasama. Angkat satu barang, buat satu perbuatan, tukang angkat dua orang, tukang buat dua orang. Tukang muttasil. Itu je lah. Jadi hakam muttasil terdahulunya, perbuatan Allah bersekutu dengan perbuatan makhluk. Allah, perbuatan Allahnya mengadakan tenaga di makhluk, di hamba, di manusia kita letak. Allah Ta'ala menjadikan di kita ni tenaga, kudrah, range, energi di kita ni. Kemudian sampai masa tenaga itulah pula yang buat kerja. Jadi separuh-separuh dipanggil berkongsi. Itu mustahil sama sekali bekerjasama seumpama tu antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ni hakam munfasil pula ni. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya Ta'ala. Tiada bagi yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala ni kok makhluk lah. Yang lain daripada Allah makhluk. Allah khalik, mudah je. Allah khalik. Yang lain daripada Allah dipanggil makhluk. Jadi kita sebut makhluk lah mudahnya. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya Ta'ala, mana tiada bagi makhluk Allah Ta'ala ni, tidak ada satu perbuatan pun atas wajah, atas jalan mengadakan. Tak ada. Atas jalan mengadakan tidak ada, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang mengada, yang memberi bekah.
Hanya Allah yang mengada, hanya Allah yang menjadikan, hanya Allah yang beri bekah. Ini keesaan pada perbuatan makna yang kedua. Tidak ada. Bagi perbuatan makhluk tidak ada. Atas jalan mengada, atas jalan menjadikan, atas jalan memberi bekah, tidak ada. Ada pun di hadapan hanya letak atas jalan ikhtiar usaha. Letak je ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha tak boleh bekah sama sekali. Bahkan diri ikhtiar usaha tu pun Allah yang mengadakan pilihan kita dan Allah yang mengadakan usaha kita. Makna atas jalan mengadakan tidak ada, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu perbuatan yang lain atas jalan mengadakan, atas jalan mengadakan sebagaimana perbuatan Allah, suku sakat, buat langit bumi perbuatan Allah, buat manusia perbuatan Allah, kemudian makhluk itulah yang lain itulah yang mengadakan, yang menjadikan, yang berkah sendiri-sendiri, tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil munfasil pada perbuatan. Berbilang tukang perbuat tapi suku-suku. Perbuatan Allah, buat langit, buat bumi, buat hak besar-besar, itu perbuatan Allah. Segala-gala besar-besar ni perbuatan Allah. Sampai saat semua yang berlaku sekarang ni, gerak geri kita ke, putuh ke, hanguh ke, panas ke, sejuk ke, kenyang ke, lapar ke, perbuatan makhluk yang tidak ada kaitan pun dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah. Itu dipanggil munfasil, berasing-asing. Hak Allah buat besar-besar, hak makhluk buat hak kecil-kecil. Hak ni kafir ijma' ulama. Memberi bekah secara semula jadi yang tidak langsung berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama. Ada ni. Pisau memutuskan secara sendiri-sendiri. Api menghanguskan secara sendiri-sendiri. Matahari yang memanaskan secara sendiri-sendiri. Kalau kata kau sejuk, kipas aircon yang menjadikan sejuk sendiri-sendiri. Kemudian nasi lah yang mengenyangkan kita sendiri-sendiri. Airlah yang menghilangkan dahaga kita sendiri-sendiri. Tabi'i, semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu munfasil pada perbuatan. Itu kafir ijma' ulama. Itu munfasil. Nanti kita akan bicara kalau hukam muttasil pisau mana pula? Pisau memutuskan sendiri-sendiri dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Api menghanguskan sendiri-sendiri dengan kepanasan yang Tuhan letak di api. Matahari memanaskan sendiri dengan kuah, dengan kekuatan panas di matahari. Sama yang lain. Kipas aircon menyejukkan kita sendiri-sendiri, tetapi dengan kekuatan sejuk yang Tuhan letak di kipas di aircon contohnya. Itu muttasil, berkongsi, bekerjasama pada perbuatan, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Itu muttasil. Memanglah pisau memutuskan, tapi hak Tuhan juga. Tajam tu Tuhan yang letak situ. Kalau Tuhan tak letak itu tajam, nak diputus juga. Jadi makna hak Tuhan separuh letak tajam, kemudian memutuskan tajam tu lah yang mainkan peranan. Itu dipanggil berkongsi, bekerjasama, dipanggil muttasil pada perbuatan. Itu hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak munfasil ni, pisau memutuskan memang dengan tajam tu semata-mata yang tidak berkait pun. Tajam tu mari daripada Allah yang bubuh di situ. Itu munfasil. Suku sakap benar tu. Suku sakap benar. Mana ni? Suku sakap benar. Tak kait pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tajam tu mari daripada Allah, ada Allah kat situ. Tapi memutuskan bukan Allah dah. Tajam tu lah pula yang buat.
Siaplah kerja Allah, selesailah kerja Allah. Letak tajam dipisah, lepas tu tajamlah pula buat. Jadi putus tu mari dia mana tu? Mari dia tajam yang memutuskan. Tajam tu mari mana tu? Mari daripada Allah yang letakkan. Itu separuh apa panggil tu? Berkongsi, bekerjasama. Itu kam muttasil. Atau khilaf kafir ataupun dosa besar. Tidak pakai belaka ni, tak pakai belaka ni. Ni ahuk belaka ni. Ahuk belaka ni. Rosak ni. Jadi hak munfasil tak ada kaitan dengan Allah. Pisau tu sendiri-sendiri yang memutuskan, langsung tidak berkait dengan qudrah iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Ada ni. Jadi keesaan pada perbuatan dengan bahawa tiada bagi makhluk Allah satu perbuatan pun atas jalan mengadakan. Makhluk Allah ni pisah, makhluk Allah. Makhluk Allah ni tajam, makhluk Allah tak ada perbuatan, tak ada atas jalan mengadakan. Putus tetap Allah jua yang mengadakan, Allah yang memutuskan. Bukan pisah, sebab pisah makhluk dia tak ada perbuatan. Tajam makhluk dia tak ada perbuatan. Putus hanya Allah yang perbuat. Itu je. Api makhluk, panah dia api makhluk. Api itu makhluk, panah itu pun makhluk. Makhluk tidak ada perbuatan. Yang mengadakan hanyalah perbuatan Allah. Panah, hangus, Allah yang buat. Itu je. Obat, Allah perbuat. Allah yang mengadakan obat. Khasiat dia obat, Allah yang letak. Tapi obat makhluk, khasiat makhluk tidak ada dia tidak mengadakan apa-apa. Makhluk tak ada bekas, makhluk lemah sama sekali. Dan saat kita sembuh tu, itu perbuatan Allah, bukan perbuatan obat dan bukan perbuatan khasiat yang terletak di obat. Sebab apa? Obat makhluk, khasiat di obat makhluk. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Cukuplah, gitu je. Kainat tak ada bekas, kainat tak ada bekas. Orang tua kita cakap, kainat tu makhluk lah. Makhluk tak ada bekas, kata je. Pisau makhluk, tajam makhluk, api makhluk, panah pun makhluk. Obat makhluk, khasiat dia obat pun makhluk. Tidak ada bagi yang lain, tidak ada bagi makhluk satu perbuatan pun atas jalan mengadakan. Yang mengadakan hanya Allah jua. Itu dipanggil keesaan pada perbuatan. Itu keesaan pada perbuatan. Yang perbuat hanya Allah. Itu rukun iman kita yang keenam. Semua yang berlaku perbuatan Allah, selaras dengan kehendak Allah. Itu qada dan qadar, hukum iman yang keenam. Itu makna keesaan pada perbuatan. Mati kemas sini akan berpindah pula kepada sifat yang ketujuh, sifat qudrah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat kesemua perbuatan, Allah yang bersifat dengan qudrah. Itu je. Allah yang bersifat qudrah, yang perbuat segala-gala perkara. Allah perbuat begitu je. Tak ada pelan-pelan, tak ada ketetapan, tak ada susunan. Dah Allah buat selaras dengan apa yang Tuhan tetapkan pada sedia kala. Tuhan mana yang tetapkan pada sedia kala? Tuhan yang bersifat dengan iradah, sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah telah menentukan sekalian perkara pada sedia kala. Allah menentu ni selaras dengan ilmu Allah. Disusuli sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kemah wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Kemahlah rukun iman yang ke-6. Bereslah, tak ada apa-apa hal. Senang dia. Inilah jasa faedah sifat 20 mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada zat, orang Islam tetap. Mentauhidkan Allah pada sifat, orang Islam tetap. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, keluarlah qadariyah, keluarlah tabaiin. Orang Islam lah ke tu. Qadariyah orang Islam, Jabariyah pun orang Islam. Islam lah ke? Keluarlah pulaknya firqah-firqah yang tidak mentauhidkan Allah
Allah pada perbuatan. Keluar kumpulan-kumpulan, aliran-aliran, fahaman-fahaman yang tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi kita ngejasa kat dah sebab 20. Kita ngaji wahdaniyah kemah molek keesaan pada perbuatan. Kemudian qudrah, kemudian iradah, kemudian ilmu. Jadi keesaan pada perbuatan makna yang kedua, tiada bahawasanya tiada bagi yang lain daripada Allah, tiada bagi makhluk satu perbuatan pun tidak ada. Atas wajah, atas jalan mengadakan tidak ada. Mengadakan ni mengadakan segala-galanya lah. Mengadakan putus, mengadakan hangus, mengadakan panas, mengadakan sejuk, mengadakan kenyang, mengadakan hilang dahaga, mengadakan gerak dan diam kita, mengadakan berkelip mata, mengadakan terlintas di hati, mengadakan ni bergerak nadi. Tidak ada yang mengada melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Jadi panjang cerita, masa pun berjalan. Ke kan? Tidak ada yang mengadakan melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dan qudrah. Sebesar zarah pun tidak akan berlaku melainkan kesemuanya Allah yang melakukan, Allah yang mengadakan, Allah yang buat, Allah yang bekas sekalian. Ini dia keesaan pada perbuatan. Satu pada perbuatan, secara ringkasnya yang perbuat hanya Allah. Perbuat apa? Semua perkara yang berlaku hanya Allah yang perbuat. Sebab tu dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah, kitab Arba'in fi Usuluddin, Imam Ghazali mengatakan bahawa jikalau berhimpun sekalian malaikat, malaikat ni tak ada dah lah, makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling banyak. Makhluk yang paling besar, makhluk yang paling banyak, malaikat. Berhimpun sekalian malaikat, berhimpun sekalian syaitan, berhimpun sekalian jin, berhimpun sekalian manusia hanya untuk menggerak dan mendiamkan satu benda yang sebesar zarah, nescaya lemah. Itu je. Berhimpun sekalian makhluk ni hanya untuk menggerak dan mendiamkan satu benda yang sebesar zarah. Zarah ni atom. Ada orang ngaji ni atom. Bukan atom hot Nagasaki Hiroshima tu. Hot tu bom tu. Hot tu lain tu bom atom Nagasaki Hiroshima tu. Dah ni atom ni satu benda yang sangat halus yang tidak boleh dibahagi dua. Bukan gitulah. Kalau habuk tu boleh dah atom bagi habuk. Hok masuk dalam mata kita tu nah. Atom apa tu? Besar lagi habuk besar dah. Besar daripada atom habuk ni. Maknanya sebesar zarah pun nak menggerak, nak berdiam dengan berhimpun sekalian makhluk, nescaya lemah sebab yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa pada mengada dan meniadakan segala-gala perkara. Ni tu. Ni keesaan pada perbuatan. Kemudian barulah dipergi kepada dan hanya sesungguhnya. Walaupun makhluk ni tak ada perbuatan, kita fokus kepada hamba tak ada perbuatan, manusia tak ada perbuatan, dan hanya sesungguhnya dibangsakan kepadanya, kepada yang lain daripada Allah. Makhluk lah kalau kita kata kok, hamba lah kita ni lah. Hanya sesungguhnya dibangsakan. Dibangsa ni diletak, disandar, dikatakan. Dibangsa ni bukan bangsa orang Melayu, Cina tu bukan ni. Dibangsakan mana kita kata manusia mengada, manusia yang buat, manusia begitu, manusia contoh. Ni kalau kata manusia, ni termasuk yang lain ni lah. Malaikat buat tu, malaikat menghidup, memati, malaikat. Gitu je lah maksud dia. Kalau kita kok mengada, meniada, hak gerak diam kita ni, letak kita ni, maka dan hanya sesungguhnya dibangsakan, disandar kepadanya, kepada yang lain daripada Allah makhluk ni, disandar
atas wajah kasbi dan ikhtiar, atas jalan usaha dan pilihan hati, itu je. Sekarang tiada dah bagi makhluk perbuatan, tidak ada. Yang perbuat hanya Allah. Tapi disandar kepada makhluk tu, itu usaha, perbuatan makhluk usaha je, atas jalan usaha jua. Dan hanya sesungguhnya dibangsakan kepadanya itu atas wajah ikhtiar, kasbi dan ikhtiar jua. Bukan atas wajah, atas jalan mengada, memberi bekal, atas jalan usaha dan atas jalan ikhtiar, pilihan hati. Tu dia ada nota kaki nombor 1 kita baca semula tu. Terhabis tu ayat dia. Dan ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah makhluk ni, atas wajah mengadakan, atas jalan mengadakan makhluk ni bekal. Ini dinamakan kam munfasil pada af'al. Ini kafir ijma' ulama. Ini bagi kam munfasil. Ada perbuatan yang lain atas jalan mengadakan, makna pisau semata-mata memutuskan, api semata-mata menghanguskan. Tidak ada kaitan qudrah dan iradah Allah. Ini semata-mata ni yang lain ni mengadakan. Ini dia panggil kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Makni kafir ijma' ulama. Dan ternapi dua kam ini, dua kam mana? Kam muttasil dan kam munfasil, ternapi, tertolak dengan wahdaniyah pada af'al. Tertolak kam muttasil dengan wahdaniyah pada af'al, dengan bahawa perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Ternapi kam munfasil dengan wahdah pada af'al, dengan makna tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah atas jalan mengada, yang mengadakan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ternapilah kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Mana kita? Lacau dah. Sebab kita ni ngaji jenis kelas seorang je bunyi. Hak ramai tu dengar je, klik gitu je. Jadi tak tahu tak tahu perkembangan. Tahu mana apa boleh turut ke, tak boleh turut ke, ada lagi ke perkara nak kena perjelaskan balik ke, nak kena terangkan semula ke, dah tak ada. Kalau ada orang tanya, bolehlah perjelaskan balik, terang semula tu. Kita ni sehala je. Sehala. Gimana? Ada pula dia kata, berasa nak tanya, dia kata, tapi Allah kata tak kerti nak tanya. Allah kata tak kerti nak tanya, mana pula? Tak kerti nak tanya. Tak kerti nak tanya, dia kata. Dia tu tak kerti nak tanya. Ada benda nak tanya tapi tak kerti nak tanya. Tu pelik. Payah kalau gitu kok. Ada benda nak tanya tapi tak kerti nak tanya. Tapi kita ni ulang-ulang dah ni. Ulang-ulang nak kejap, nak kemah. Tapi masalah pegangan macam sebut semua dah, kita ni bab pegangan tak ada masalah, kita bab pegangannya. Bab boleh bercerita tu. Biar boleh menyampaikan cerita pada anak cucu kita. Hak tu hak mustahaknya. Hak giang kita ni, hak duk dengar, duk ngaji sifat 20 ni, insya-Allah simple saja. Kita dah pegang semua yang menjadi, yang mengadakan Allah Taala, makhluk tak bekal. Lepas tu duk cakap tu kita tu cakap ni cakap kasbum dengan ikhtiar ya. Hanya sesungguhnya dibangsakan, disandar pada kita ni. Tak ada salah. Disandar kepada kita tak ada salah pun. Kita yang buat, kita yang begitu, kita yang begini. Tapi waktu bukan atas jalan mengadakan bekas dah. Atas jalan ikhtiar usaha. Tu sahaja.
Bukan kata salah disandar kepada yang lain. Sebab Quran pun menyandar kepada makhluk. Dan Quran sandar kepada makhluk tu sandar atas jalan perbuatan istiusaha je. Bukan atas jalan mengadakan mengada bekah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu hati kita dah ingat kepada perbuatan Allah, itu hati orang awam, tak ada salah apa-apa. Hati kitanya nak kena ingat akan hukum hakam Allah. Hak mana hak Tuhan perwajibkan, hak mana hak Tuhan haramkan. Hak Tuhan perwajibkan mudah je nak ingat tu dah. Mudah apa? Hak Tuhan perwajibkan kepada dia ikhlas. Kena jaga tu. Tuhan perwajibkan apa? Syukur, sabar. Kena jaga tu. Tuhan perwajibkan semayang. Tu tak benda tu, mudah je. Tuhan perwajibkan puasa. Tu setahun sekali tu. Tuhan perwajibkan tutup aurat. Tu tangan tu ambil kain tudung kepala, ambil tiba-tiba je. Ada apa-apa, tangan tu ambil lalu dah. Ada ni. Dak lah kata mongeng gitu dak. Mongeng dak. Mongeng macam serabar gitu dak nah. Maknanya apa-apa pun dang lagi dia. Tangan tu. Dang lagi dia dicapai kain ke apa ke, hak tutup aurat. Apa? Wajib. Jaga hak tu mudah je. Tu, tapi kena jagalah tu wajib. Ni hak kewajipan ni. Ikhlas. Tu kena jaga tu. Ikhlas sebelum kita melakukan, ikhlas ketika kita sedang melakukan ibadah, ikhlas selepas siap buat ibadah. Lepas siap pun jangan tu cerita ke orang lah. Ni tu waktu wajib nak kena ingat. Mari di hati nak sahu, nak cerita ke orang ni, nak semaah. Bapanya kita buat ibadah tadi tu ikhlas dah. Mudah-mudahan ada pahala dah. Kalau mari nak cerita ke orang, nak dapat kemasyhuran pula, gugur ikhlas, macam kita buat molek-molek kita pergi katok. Kalau benda zahir ni buat comel-comel, lepas tu kita katok. Lepas tu buat pula comel, kita katok. Orang kata tak betul dah tu. Betul tak? Kita buat gapo comel, tak ada apa-apa. Orang tengok kita pun kita katok. Lepas tu kita buat lain pula. Memanglah tu. Tu obat tak makan lagi tu. Yang gitulah. Jadi kita buat ibadat ni bukannya mudah, payah dah. Kita jaga ikhlas dalam buat ibadat. Lepas siap buat ibadat dah sudah cerita ke orang lah. Sebab apa? Lillahi ta'ala. Hak tu yang kita nak kena ingat. Ingat hukum Allah. Hak zahir ada hukum dia, hak batin ada hukum dia. Hak zahir kena ingat, mengupat Tuhan larang. Dengar umpatan pun Tuhan larang. Dengar umpatan pun Tuhan larang. Hak dengar umpatan ni kadang-kadang lebih berat daripada hak mengumpat. Dengar umpatan satu dosa dah. Lepas tu tak cegah pula umpatan satu dosa lain pula. Ada ni. Dia dengar umpatan salah dah. Dia tidak cegah orang mengumpat tu satu pula salahnya. Dia pula hak tukang bagi sokongan. Ya. Lepas tu lagi. Hak tu pun lagilah semangat. Hak tu kan dengar ni. Tu kan dengar ni. Lagi sokongan jadi biar cerita dia kau banyak. Mu nak tahu lagi ya, nak cerita sikit je. Nak tahu lagi boleh cerita banyak lagi ni. Banyak lagi nak cerita ni sebenarnya. Dan kalau nak dengar, dia pun cerita kau banyak. Mari mana? Dia cadang nak ngumpat sekara je. Dah kita pergi pula jadi banyak perkara dia mengumpat. Mari mana? Mari tukar dengar ni. Tukar dengar ni. Banyak. Mu je cakap, aku tukar dengar je. Mu parok lagi. Tak, dia tukar parok sekali. Hak tu nak cakap sikit je, jadi cakap banyak kerana dia nak dengar. Tu kena jaga hukum. Makan minum kita jaga. Kaki tangan kita jaga, nak buat apa-apa. Tu hak kewajipan nak kena ingat. Lepas tu hak batin, riak, ujub, takabur kena jaga. Tu hak kewajipan kita. Nak ingat Allah yang buat, Allah buat tu di luar kemampuan kita. Ada ni. Kita cakap pun asbab, diingatan hati kita pun asbab. Lupa kepada Allah, itu orang awam tak ada salah apa.
Tapi fahamlah kita kalau tahap tu, kita ni bukan orang yang ada maqam kedudukan di sisi Allah. Tapi alhamdulillah lah dengan apa hak kita ada. Lebih. Orang yang hati bersama dengan Allah tu lebih. Kita hati lala lebih apa dia. Tapi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kita. Itu je lah. Mana kita tahu duk gitu. Kita insah dirilah. Nak riak, nak wujud, nak takabur, nak dang. Sebab apa? Nak pergi kat mana kita ni? Lagi kat mana sangat kita ni? Dah duk rajin duk masjid. Berapa tahun baru duk rajin ke masjidnya. Lama kening nak paling ke masjid pun takut. Lalu ke masjid nak paling takut. Sebab apa? Masjid tu tak boleh paling tu. Nanti kan tak boleh nak pakat kan. Ada kau jenis masjid surah tak boleh paling. Tak boleh paling. Kemudian lepas patching dah, barulah pergi nak tempat tu dah takut lah. Dah lama kening paling pun takut. So kena pergi. Sebab apa? Takut ada orang tulis nama. Baru sehari dua barunya. Tapi alhamdulillah lah kau dah ada tu. Tapi nak cerita, kalau kita insah diri, kita kenal diri, tak ada lah riak, wujud, takabur. Hak kita nak pegang kan ni, pegang. Kita pegang sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangsakan, disandarkan perbuatan kepada yang lain daripada Allah, kepada hamba kita ni atas jalan ikhtiar dan usaha jua. Selesai hak keesaan pada perbuatan, ternapi kamu tasil pada perbuatan dan kamu fasih pada perbuatan. Kemudian kita ambil hak angka 1 tu, hak nombor 1 tu. Hak nombor 1. Satu, qauluhu, dibangsa kepadanya itu atas wajah kasbi dan ikhtiar. Qauluhu ni katanya kata pengarang. Siapa? Syekh Ahmad Al-Fatani. Qauluhu tu bahasa Arab. Qala yaqulu tu qaulan, qauluhu. Jangan baca qoloh pula situ siap dia baca qoloh. Qauluhu ni katanya kata pengarang. Siapa pengarang kitab Faridatul Faraid? Syekh Ahmad Al-Fatani. Apa kata Syekh Ahmad? Dibangsakan, maknanya diletak, disandar kepadanya itu kepada yang lain daripada Allah. Sandar. Kalau kata kau sandar kepada hamba manusia yang melakukan. Sandar ni atas wajah, atas jalan kasbi dan ikhtiar, atas jalan atas jalan usaha dan pilihan. Tu je. Yang artinya dibangsakan. Mana dibangsa, diletak, disandar perbuatan kepada yang lain daripada itu atas jalan, itu terjemah pada wajah. Kasbi terjemah dengan usaha dan pilih. Ikhtiar terjemah dengan pilihan hati jua. Bukan hakikinya kita yang melakukan, hanya sandar atas jalan usaha dan pilihan. Pilih, mana pilih hati. Kita biasa sebut ikhtiar dan usaha. Bukan usaha dan ikhtiar kitanya. Kita akan sebut ikhtiar dan usaha. Sebab ikhtiar dan usaha ni ikhtiar dulu. Ikhtiar ni hati memilih. Usaha ni kita buat. Pada ni. Hati memilih, ikhtiar. Kemudian kita pun pergi buat. Itu usaha. Kita akan sebut ikhtiar usaha. Ikhtiar dulu. Ada ni. Kita buat banding. Macam hak kata ketentuan Allah dengan perbuatan Allah tu lah. Kita sebut ketentuan Allah dulu. Boleh kita sebut perbuatan Allah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Ada ni. Kita pula pilihan dan usaha kita. Sebab pilihan dulu, usahanya kemudian. Sini letak usaha dulu. Ikhtiar pilih tu kemudian. Ini cerita atas jalan masyhur lah ni. Ada setengah pandangan kasbun dengan ikhtiar tu sama je makna. Lepas tu kadang-kadang kita ni usaha pun terpanggil ikhtiar juga. Kadang-kadang kita ikhtiar dan usaha ni macam satu makna je sebenarnya. Kalau kata, ni ikhtiar berobat mana? Kita tanya.
Pada ni. Ikhtiar berobat di mana? Apa maksud kita ni? Sebab memang dari segi bahasa ada yang mengatakan bahawa ikhtiarun dengan kasbun ni sama je makna dia. Sama je. Pada ni. Jadi kita berobat tu panggil ikhtiar. Bukan panggil usaha saja. Satu satu pandangan. Tapi sini tak ni ikhtiar, hati kita memilih. Kita nak pergi berobat mana? Orang duk cerita kita, situ tu pegang-pegang dia punya cara perubatan. Hati kita pun memilih. Kita pun pergi berobat, tu usaha. Tapi ada segi mengatakan bahawa usaha tu pun dipanggil ikhtiar. Sebab tu kita pun cakap usaha ikhtiar ni kadang-kadang satu makna dia. Satu makna dia. Ikhtiar dan usaha. Ikhtiar berobat di mana, ikhtiar usaha, macam sama kitanya, ikhtiar dan usaha. Yakni dengan iktibar, dengan kira usahanya. Iktibar usaha je letak dia kepada yang lain daripada Allah ni. Kata saya yang buat, saya yang masak, saya yang begitu begini gitu, itu atas iktibar, atas kira usaha. Usaha ni apa makna usaha? Yang iaitulah usaha ni bergantung kudrahnya yang baharu itu dengan barang yang diperbuatkan itu. Itu usaha, iaitu bergantung kudrahnya yang baharu. Kudrah yang lain tu kudrah hamba lah, kita letak sini senang. Kudrahnya ni kembali pada yang lain lah, yang lain daripada Allah makhluk. Iaitulah itu usaha ni apa manusia? Bergantung kudrahnya yang baharu. Ada kudrah yang baharu. Kudrah yang kita ni kudrah yang baharu dia panggil. Kudrah qadim, kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, tu kudrah yang qadim. Kudrah yang baharu, ni tenaga yang ada kita ni, dia panggil kudrah. Kudrah ni kita rasa ni. Ketika kudrahnya kurang, lain rasa dia. Ketika kudrahnya banyak, lain rasa dia. Ni kudrah ni ada. Jadi bergantung kudrahnya yang baru itu dengan barang yang diperbuat itu. Itu panggil usaha. Ni kita apabila ada kudrah, kita pun bergerak untuk melakukan. Itu usaha. Kalau kita tak ada kudrah, boleh tak nak buat? Nak akak tangan pun tak boleh. Nak lap muka, nak lap bibir pun orang lain kena buat. Lepas tu kelik-kelik gitu je. Sebab apa? Tuhan tarik dah kudrah. Nak usaha pun tak boleh dah. Nak usaha tak boleh dah. Sebab apa? Sebab tak ada kudrah dah. Bila ada kudrah, kita pun perbuat. Tu usaha. Ni sandar pada kita ni. Sandar pada kita. Tetapi yang menggerakkan tubuh badan kita bukan kudrah yang buat. Allah. Itu balik pada hak hakiki. Ni hak sandar ni. Hak sandar ni. Hak sandar. Hakikinya keesaan pada perbuatan lah. Bukan kita je makhluk. Kudrah di kita pun makhluk. Jadi kudrah di kita pun tak bekas. Jadi menggerakkan kita ni Allah yang buat. Tapi dipanggil usaha kita sebab apa? Sebab berkait, bergantung, muwafaqah, bersekali kudrah kita yang baharu ni dengan perbuatan yang dilakukan. Itu je panggil usaha. Dengan ada kudrah di hamba, letak kudrah di kita ni. Itu hak usaha. Dan dengan iktibar pilihnya, hati memilih. Pada zahir akan mengerjakannya. Pada zahir kan kita pilih kan. Pada zahir kita pilih ke kita dipaksa? Kita pilih pada zahir. Dan dengan iktibar pilihannya, pilihan yang lain daripada Allah, makhluk. Manakala kita iktibar pilihannya, pilihan hamba. Pada zahir, akan mengerjakannya. Maka kamulah yang ikhtiar, kamu yang pilih. Sebab apa? Iktibar kira dia pilih pada zahir. Ni faham kitab molek ni. Zahir kita pilih kan?
Bukan kita ni dipukau ke, ditarik ke, tidak. Tak ada ikhtiar pada zahir ni, orang erik dia. Tu pun tak ada pilihan. Meraung dianya. Tu pun tak ada pilihan. Tak ni pada zahir ni kita yang memilih pada zahir. Ingat tu pada zahir je. Kita pilih dengan sebebas-bebasnya pada zahir. Tak ada terikat-terikat. Tapi hakikinya apa yang kita pilih itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Selaras dengan apa yang Tuhan kehendak pada azal. Tu hakiki dia. Batin dia gitu. Batin dia gitu. Zahir kita pilih. Itu je. Lepas tu kata kalau orang tanya kita, kita bebas memilih ataupun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanya kita bebas memilih ataupun telah ditetapkan oleh Allah. Kita bebas memilih pada zahir, tapi batin hakikinya segala-galanya qada dan qadar. Apa cerita? Ni. Adakah kita bebas memilih ataupun segala-gala telah ditentukan oleh Allah? Kita bebas memilih pada zahir. Ni kita buat pagi zahir ni. Dengan iktibar pilihnya pada zahir, bukan pada batin, pada hakiki. Pada batin, pada hakikinya balik kepada rukun iman yang keenam. Kita bebas memilih atau Allah telah menentukan? Kita bebas memilih pada zahir, tapi segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipaksa ataupun diberi pilihan. Dipaksa pada batin, diberi pilihan pada zahir. Gitulah. Dipaksa ni terikat lah. Hakikinya pada batin memanglah kita dipaksa, mana apa terikat dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Itu je lah. Kita diberi pilihan pada zahir. Macam hak sekarang ni lah. Kita diberi pilihan mana iktibar pilihnya pada zahir. Akan mengerjakan dia. Pilih pada zahir. Kemudian kita hak ingat di hatinya hak zahir je. Hak batin kita dah ingat. Tak adalah kita orang awam. Tak ada salah pun. Kita bebas memilih. Kita bebas melakukan hak zahir. Hak sebenar-benar hak Tuhan belaka. Tapi kita ni hak zahir dengan hak batin kau. Hak zahir dengan hak tak nampak ni kau. Hak zahir lah. Contoh ginilah zahir dunia. Hak tak zahirnya akhirah. Kita nak pilih yang mana? Lebih kepada hak zahir lah. Lebih pada hak zahir. Sebab hak akhirnya gaib belaka. Ini sama juga ni. Qada qadar Allah gaib. Hak zahirnya kita pilih kita buat. Kita pilih kita buat. Bebas hak zahir. Jadi di hati kitanya hanya ingat hak zahir. Hak hakiki, hak batin kita lupa. Dah balik lah. Sebab apa? Sebab hak mata lendar ni lah hak bawa kepada hati. Hak mata lendar ni. Hak mata lendar ni kita lah segala-galanya. Mana ni? Hak mata lendar ni tak boleh nak tutup dah. Ni mata lendar tak boleh tutup dah. Zahir macam sekarang lah. Hak tu bawa ke hati. Jadi macam mana kita nak sekal zahir tu? Kita nak hati ni kuat ke Tuhan. Tu mari daripada amal ibadat lah pula. Mari daripada pahala-pahala. Hak pahala-pahala tu pun batin juga tu. Tak zahir juga. Ada ni. Hak zahir hak ternampak-nampak ni. Hak ni hak bawa ke hati kita. Jadi macam mana kita nak kuat hati? Biar nampak hak batin. Biar kuat hak batin. Kena main hak batin jugalah. Apa batin? Pahala lah. Kepala nampak? Kalau pahala nampak kau, berebuk lah. Kalau pahala nampak. Sudah semayang, nampak pahala. Sudah berjemaah, nampak pahala. Sudah belajar, nampak pahala. Tak kerja buat dah dunia ni. Rela lapar lah jawapan dia. Kau nampak pahala, tak nampak. Ada hikmah dia juga. Dah nampak pahala, tak makan dah kita orang kali. Dah. Jadi oleh kerana hak dalam ni main batin,
Nak kuat pun dengan batin juga, dengan pahala. Ibadah kita bermutu zahir dan batin, pahala banyak, dalam pun akan kuat. Ingatan batin pun jadi kau kuat. Ha tu. Kalau dak gak, kita hanya ingat hak zahir. Zahir pilihan kita pada zahir. Hak batin, hak hakiki, segala-galanya keesaan pada perbuatan. Qada qadar perkara gaib. Kan? Ambil ni dulu pun tak apa hak luar ni. Kemudian minggu depan kita sambung luar tu balik. Sebab luar ni comel ni. Zahir batin, zahir batin. Akan pergi kepada qadariyah macam mana, jabariyah macam mana. Hak luar ni, mana tak kaki luar. Sebab masa saya ngaji dulu pun ni ada tandaan luar ni. Hak luar ni ada tandaan. Maknanya kadang-kadang dia juga tunggu dia tak baca mana luar ni. Tapi sini memang tunggu ambil sini masa saya ngaji. Jadi ikhtiar sandar kepada kita, ini bukan sandar kepada kita ni, kepada yang lain daripada Allah, makhluk asal sini cerita ni. Tapi kita fokus pada kita lah. Jadi disandar kepada kita usaha kerana perbuatan kudrah kita tu baru tu. Sandar pada kita. Kemudian tu hak zahir dia gitulah. Kemudian disandar pula kepada ikhtiar kita dengan bahawa iktibar kira pilihannya pada zahir. Pada zahir pilihan. Pilihan ni akan mengerja akan dia, akan barang yang diperbuat itu. Iktibar pilihnya pada zahir. Ingat balik, pada zahir. Zahir kita memilih sebebas-bebasnya. Tapi apa yang kita pilih bukan apa yang kita pilih. Dan kitab Minhajul Abidin bukan kita pilih. Terdetik di hati pun qada dan qadar. Dan kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin bukan kata usaha kita ni. Berkelip mata pun qada dan qadar. Comel dalam kitab Minhaj. Bukan kata usaha kita qada qadar. Berkelip mata pun qada qadar. Bukan kata ikhtiar pilihan hati hak batin hak hakikinya qada qadar. Terlintas khawatir lintasan di hati pun qada dan qadar tu jelah. Mana kitab Minhajul Abidin. Hak saya baca malam Khamis itu setahun lebih. Tidak berlaku di langit, di bumi, walaupun hanya terlintas di hati, walaupun hanya berkelip mata, tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Tu pun orang kata payah semacam lagi. Ulang-ulang payah. Duduk sandar belakang-belakang tu orang ngajar dia bersembang. Hak pesing gini. Dia belakang-belakang orang ngajar dia sembang. Lepas tu ulang, kita tak faham macam diulang pun, tak faham macam diulang pun. Tak faham kan dia bersembang. Bukan nak mari belajar. Kita lah hari ni kuliah duha ni kita memang mari nak belajar. Makna kita niat azam tu pahala daripada awal dah nak belajar. Pahala awal dapat kita niat nak belajar. Kita melangkah, kita apa pula. Kita duduk dalam masjid ni pula kita niat iktikaf. Tiap-tiap satu kalimah yang kita dengar pahala. Faham satu masalah lebih baik daripada ibadah, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Khairun min an yusalliya alfa rakaatin tatawuan. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita belajar ni pula faham masalah usuluddin tauhid, hak paling besar sekali dalam agama. Kita nak main sunat banyak-banyak 1000 rakaat. Terawih 20 rakaat pun balas sama dengan orang ni. Tok imam berapa panjang sangat, kita orang tua dah cakap nak berdiri. Dah duduk lah. Nak tebang apa? Dah tahu dah kita orang tua. Tok imam baca panjang sikit. Tok imam baca panjang sebab nak khatam Quran dalam masa sebulan. Kalau baca sikit-sikit nak khatam ke mana? Nak agak khatam sendiri tak pandai nak baca. Sekarang tu imam baca Quran, khatam dalam sembahyang. Qiraatul imam, Nabi kata qiraatul lahu. Bacaan tu imam tu lah menjadi bacaan kepada makmum. Sebab tu makmum dah baca surah. Kalau tu imam baca kuat. Sebab apa? Sebab bacaan
Tok imam tu bacaan kepada makmum. Kan tarawih kan tok imam baca surah kuat sokmo kan? Kan ada tok imam baca surah sepelahan. Ni bukan baca surah Maizuh Mayasah ni, tok imam baca perlahan. Ni mai tarawih baca kuat Jadi berarti orang yang berjemaah tarawih sampai khatam Quran tu berarti dia pun khatam Quran. Khatam Quran pula bukan di luar sembahyang, di dalam sembahyang. Satu huruf baca Quran, satu pahala. Dalam sembahyang 10 pahala satu huruf. Jadi kalau khatam Quran dalam sembahyang macam khatam Quran di luar sembahyang 10 kali. Lagi ke mana lagi? Quran dah pandai baca, tiba-tiba ada pahala khatam Quran. Kalau khatam Quran di mana? Ambil daripada waktu imam khatam Quran, kita makmum, bacaan kita lah bacaan dia tu. Jadi nak khatam tu lah kena panjang. Bila kena panjang, mulalah makmum ni gini lah, apalah tok imam ni. Dak pandang dah pada orang tua, dia kata, apa masalahnya orang tua? Sebenarnya sunat kata tarawih ni. Mana kalau sengaja sekali lain nak duduk daripada awal pun boleh, tapi pahala separuh lah jadinya. Ada ni. Tapi kalau duduk tu kemudian lutut ni main duduk duduk bunyi kokak-kokak dah ni. Dia kata tak ada gerih, tak ada apa panggil dia ni. Duduk tu dah kadang uzur boleh pahala penuh. Tapi nak cerita bulan Ramadan 20 rakaat pun susah sekali nak buat keputusan. Nak 20 ke nak 8? Nak 20 tapi syaratnya pendek-pendek. Allah pula dah. Nak 20 pun pendek-pendek. Tu imam bunyi kata pendek-pendek, dia kau suka dah khatam Quran. Kita sepatutnya dah panggil nak baca Quran besar, nak khatam. Bukan nak baca Quran besar saja, langsung khatam. Jadi kita nak sembahyang 20 rakaat tarawih pun susah dah. Macam mana kita nak sunat 1000 rakaat? Kita belajar faham satu masalah lebih baik, bukan sama daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita hak mari Tuhan ni betul-betul nak belajar. Hak maghrib di macam-macam hal lah maghrib macam-macam hal. Hanya kadang-kadang setakat nak bagi Jumaah je. Orang ngajar-ngajar tu dia sekabut. Dia nak terima ulang-ulang kau dia sekabut. Tak terima apa? Tuhan belaka. Tuhan belaka. Dah. Yang kita dah buat lama kening. Allah sedar dah Tuhan belaka. Saya duk pegang ni, kita bertaubah segera, sesak sangat-sangat tu. Semai puasa tu tak terima kalau pegang hak kita tu. Hak Tuhan belaka, bukan main kenang. Walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, sahih je. Hak batin, hak hakiki, keesaan pada perbuatan, hak Tuhan belaka tu hak batin, hak hakiki. Dan perbuat, kita memilih tu pada zahir. Dan kita pun wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap keesaan pada perbuatan dengan bahawa perbuatan Allah belaka. Gitu je. Tapi kalau kita mari susah payah pun kita niat nak dapat ilmu, insya-Allah Tuhan akan beri. Tapi kalau kita hanya datang nak berjemaah maghrib isyak, orang main ngajar awal-awal pun kita tak kenang dah, nak dapat ilmu macam mana? Hati kita tak kenang daripada awal dah. Mana kalau isyak masuk tu tak berhenti lagi tu bergelisah dah. Dia tengok kejam apa ni lewat ni kita nak balik dah ni. Mana dia nak berjemaah je, bukan nak belajar. Tapi kalau orang nak belajar lewat 10 minit setengah jam dia tak peduli, sebab apa dia main nak belajar. Orang main nak belajar ni kadang-kadang tinggal majlis surah sendiri. Tinggal majlis surah sendiri nak pergi belajar. Orang nak pergi belajarnya. Tinggal majlis surah sendiri nak pergi belajar. Orang tak mau belajar, tinggal juga majlis surah dia. Tinggal masjid dia, balik rumah. Tinggal kau. Orang nak belajar, tinggal majlis surah kampung. Siang hari adalah maghrib tak ada haji tu. Dia pergi belajar, tinggal kampung nak pergi belajar. Orang tak mau belajar, orang ngajar, dia tinggal masjid dia balik rumah. Isyak lagi pula. Gitulah. Atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah itu menolak perkataan Mu'tazilah, bahawasanya hamba itu menjadi segala perbuatan dirinya ikhtiari, seperti makan dan berjalan,
Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu menolak perkataan Jabariyah bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahawa tiada memberi bekah oleh hamba pada sesuatu, tiada memberi bekah sekali-kali. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Pada zahir je. Pada batin hakikinya segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah depan kita sambung hak di nota kaki di luar. Wallahu a'lam.